Sebelum kita belajar topik baru, kita akan main satu teka-teki lah. Iaitu, perhatikan situasi bagi setiap gambar berikut. Dalam gambar ni, saya nak kamu teka. Ni situasi pertama ni pasal apa, yang kedua ni apa yang kamu nampak, yang ketiga ni apa yang kamu nampak, keempat ni apa yang kamu nampak. Cuba kamu tengok satu-satu, hari kamu jawab. Pasal apa yang kamu nampak. Cuba tengok situasi satu kamu nampak apa? Dia duduk depan cermin. Duduk depan cermin kan? Kalau depan cermin dia melibatkan apa? Banyak ni. Kalau dalam bahasa matematik Gambar dia. kita panggil apa? Nampak gambar dia kan? Dia panggil pantulan. Saya. Pantulan. Yang kedua, apa yang kamu nampak gambar jam ni? Jam gerak. Jam gerak. Lepas tu saya bagi clue lah. Dalam matematik kita akan belajar pasal lawan arah jam. Ikut arah jam. Lepas tu kita akan ada lawan arah jam. Apa yang berkenaan dengan lawan arah jam. Ni tak masuk lagi lah topik yang ni. Saya nak kamu teka dulu. Topik apa yang kita akan belajar. Tak tahu cikgu. Kalau jam ni dia melibatkan putaran. Yang nombor 3 ni, kalau kamu tengok sini. Garis sini dari Tinggi sini. rendah. Tinggi rendah lagi. Tinggi rendah. Kalau tinggi rendah. Rendah Ada nak masuk pula. Pandangan. Ketinggian. Nampak sama balik lah. Ni apa dia aku nampak. Dia ada kecil besar, besar ke kecil, ketinggian. Apa berkenaan dengan matematik? Kecil ke besar, besar ke kecil. Dia melibatkan transformasi pandangan. apa? Bukan dia. Berat. Dia ni berkaitan ni pantulan, putaran lagi. Berat. Pandangan. Salah. Dia melibatkan, saya jawab lah, pembesaran. Pembesaran. Nampak dia kecil ke besar? Macam tu lah. Seterusnya tengok situasi yang keempat. Tengok orang ni dia lari. Dia bergerak ke kanan. Tapi gaya dia yang sama. Dia melibatkan apa? Bertolak balah. Langkah. Benda ni semua boleh belajar. Kita main teka-teki dulu. Pelajaran. Dia bergerak ke kanan. Lepas tu empat ni saya jawab lah. Ni adalah translasi. Translasi. Agak-agak kamu, pantulan, putaran, pembesaran dan translasi ni, apa yang kita akan belajar hari ni? Cuba tengok buku teks sikit. Apa? Ni ada transformasi. Dia ada 4 transformasi. Tak apalah. Hari ni kita akan belajar gabungan transformasi. Buka surat 149. 149. Okey. Gabungan transformasi ni. Cepat. Tak apalah, saya terang dulu. Dalam gabungan transformasi ni, kita ada 4 jenis transformasi. 4 jenis transformasi iaitu yang tadi saya sebut lah. Translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Untuk translasi, pantulan, putaran ni kamu dah belajar masa tingkatan 2. Ingat lagi tak? Lama dah cikgu. Tak ingat ni? Pembesaran kamu baru belajar kalau ikut dalam topik 5.2 sebelum gabungan transformasi ni. Kamu baru je belajar. Ni ingat lagi tak? Pembesaran. Kan tak faham? Nampak sangat hampa tak faham. Tak apalah,
Saya teranglah sikit. Kita buat Dua ulang. line slow. Apa lain so tak apa, saya bagi link video. Kamu tengok video nanti. Ha. Okay. Okay, apa kita akan start. Okay, translasi. 4 negatif 3. 4 ni apa? 4 ni duduk kat paksi X ke paksi Y? Paksi Y. Ha? Salah. Okay. 4 ni adalah di paksi X. Negatif 3 ni di paksi Y. Okay, macam mana kita nak tentukan dia bergerak ke kanan? Okay. Untuk paksi X, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Tapi kamu kena tengok. Okay, kan saya buat satu paksi kan. Okay, ni paksi Y. Ni paksi X. Okay, kita tengok. Kalau nilai X tu positif, dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia positif. Ni 4, maksudnya dia akan gerak 4 unit ke kanan. Okay? Faham yang tu? Faham. Okay. Kalau X tu nilai dia negatif, dia akan bergerak ke kiri. Ingat atas ni adalah nilai bagi paksi X. So dia akan bergerak kiri dan kanan. Kalau paksi Y, kalau positif dia akan bergerak ke atas dan negatif dia akan bergerak ke bawah. Okay, faham? Boleh faham yang Lelaki yang lain mengingat weh. Dengan lelaki yang lain dah. tak tahu semua tidur kot. Pilah panggil dia pasal dia masuk. Okay, faham tak yang ni? Faham. Okay, siapa saya bagi contoh. Okay, kita tengok contoh. Okay, untuk transaksi, okay, P ni adalah objek. Lepas tu kita ambil je mana-mana bucu. Contoh saya ambil sini. Bucu sini. Tengok transaksi dia 4 negatif 3. Maksudnya kita akan berat dia ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okay. Kita dapat 4. Lepas tu kita akan turun ke bawah sebanyak 3 kali. Kenapa turun? Sebab dia negatif. Turun 3 kali. 1, 2, 3. Okay, nampak titik dia dekat sini kan? Ha. Okay. Kalau kamu dah boleh buat satu titik ni, kamu dah boleh lukis gambar rajah dia, kamu lukis image dia. Tapi kalau kamu tak boleh nak bayang lagi macam mana bentuk dia, kamu boleh tarik lagi titik lain lah untuk sama titik yang lain. Maksudnya buat benda yang sama. Okay, contoh saya ambil titik atas ni kan. Okay, contoh saya ambil sini, saya akan buat 4 kali. 1, 2, 4 unit lah ikut kotak ni. 3, 4. Tu dia akan turun bawah 3. 1, 2, 3. Nampak? Dia akan titik kat sini. Bila kita dah dapat 2 titik ni, kita boleh lukis lah. Kita lukis ikut kotak dah. Tengok sini ada berapa kotak? 1, 2 kotak. Kita akan buat garisan 2 kotak. Lepas tu sini bawah dia tapak dah 1 kotak. Kita akan buat 1 kotak. Kita lukis je. Jadi kita dapatlah ni P prime. P prime ni kita wakili pada image. Dia image tapi kita namakan dia prime. Sebab ni objek dia P. Untuk image kita letak P prime. Okay, ada soalan? P prime. Tu image. Okay, kita tengok yang pantulan pula. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Okay, apa yang kita kena buat dulu? Kita tengok sini. X sama dengan 5. Kita kena buat satu garisan lurus macam dia buat kat sini. Dan paksi X kat mana 5? Okay, sini 5. Jadi kita tarikkan je. Jadi kita dapat garisan ni X sama dengan 5. Okay, saya tanya kamu lah. Ni dengan ni yang mana objek? P dengan P prime yang mana objek? P point cikgu. Okay, P. P ni. P point. Dia dah. Yang mana objek? P dengan P prime. P. Okay, P. Okay, betul. P ni adalah objek. Jadi, untuk pantulan, kita dah buat garisan X sama dengan 5. Apa yang kita tengok lagi adalah jarak titik dari garis pantulan ke titik sini. Mesti sama dengan yang dia pantul tu. Okay, sebagai contoh, kita tengok sini. 1, 2 kan, nampak kan? Jarak dekat garisan ni, beza dia 2 kotak. Jadi, dekat sini pun dia kena jarak 2 kotak. Okay, nampak? Untuk pantulan dia sama macam. Kalau kamu tengok cermin, cuba kamu satu langkah dekat,
dia akan rapat dengan cermin kan. Bila duduk 2 langkah ke belakang, dia jauh sikit. So ni pun dia akan jarak dia sama. Jarak dia kena sama. 2 unit, 2 unit. Jadi kita dah nampak, kita lukis je. Lagi satu kena ingat pantulan. Bila kita tengok cermin, dia akan menghadap kita balik kan. Dia maksudnya image yang dia hasilkan tu adalah songsang ataupun terbalik. Nampak macam ni contoh dia. Image dia terbalik. Okey, nampak? Okey, faham pasal pantulan? Faham. Okey, seterusnya kita akan masuk putaran. Ni untuk ulang kaji tau sebab semua ni kamu dah belajar dah. Tapi saya refreshkan balik lah. Okey, putaran. Tengok arahan dia, transformasi dia, putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 65. Apa yang kita kena buat dulu, kita cari dulu kat mana pusat dia. 65. 6 ni adalah nilai paksi X. 5 ni paksi Y. Tengok. X sini 6. Y sini 5. Jadi kat sini adalah pusat bagi putaran. Lepas tu kita tengok pula dia bagi apa? Lawan arah jam. Kalau sini dia ikut arah jam kan lawan arah jam. Lawan. Lawan arah jam. Ini jam pukul 12, ni ada pukul 3, ni ada pukul 6, ni ada pukul 9. Jam bergerak ke mana? Ke sini kan? Satu. Jam bergerak arah sini kan? Betul tak? Jarum jam tu bergerak ke sini kan? Kot. Kot pula. Mana ada jam bergerak pukul 12, baru pukul 9, baru pukul 6, baru pukul 3. Jam bergerak ikut sini. Pukul 3, pukul 6, pukul 9. Faham tak? Faham lah. Faham. Jadi lawan arah jam dia pergi kat mana? Ikut 3. Dia akan bergerak kat sini pula lawan arah jam. 3 pergi ke 12, 12 pergi ke 9, 9 pergi ke 6. Macam tu. Jadi lawan arah jam kita akan P ni objek kan? Ingat P ni objek. Jadi apa yang kita kena buat, kita dah tahu pusat dia, kita dah tahu arah dia. Lepas tu kita kena lukis. Ni kamu kena guna pembaris untuk buat garisan 90 darjah. Kena guna protektor. Kamu ada protektor tak? Tak ada, hilang habis lah cikgu. Kena belilah sebab benda ni masuk dalam SPM nanti. Tak ada macam mana nak buat. Okey, 1 September ni saya pergi beli. Pergi beli. Okey. Tengok 90 darjah sini. Kita tengok image sini kan. Sini objek. Kira jarak dia ke titik tu. 1, 2, 3 titik. 3 titik lah. 3 kotak. Jadi lepas tu kita akan gerak dia lawan arah jam. Dia akan bergerak. Lepas tu kita akan kira jarak dia juga 3 kotak. 2, 3. Nampak? Sini kamu kena ukur guna pembaris lah. Guna protektor 90 darjah tu. Kalau tak ada protektor, kalau untuk 90 darjah kamu boleh guna bucu pembaris tu. Bucu pembaris tu kan dia segi kan. Sini 90 darjah boleh guna pembaris tu. Jadi dia terhasillah image P prime. Okey, faham tak pasal putaran? Sebab kena faham betul lah. Sebab sekali kita akan masuk yang bergabung lah. Kita akan masuk. Ada apa tanya pasal putaran? Satu, dua, tiga. Tak ada soalan? Okey, seterusnya kita tengok pembesaran. Kita tengok transformasi yang dia bagi. Pembesaran pada boleh tak tutup mic saya dengar suara double lah. Okey. Pembesaran pada pusat 19 dengan faktor skala 3. Okey, pusat 19 ni, 1 ni adalah nilai bagi faksi X. 1,
Okay, ni 9. Okay. Jadi kita tanda dulu titik dia. 19 dekat sini. Mana objek? Ni yang besar kan yang kecil? Kecil. Okay, yang kecil. Okay, betul. Kecil. Lepas tu, okay. Lepas tu kita, apa yang kita kena buat untuk pembesaran dia ni. Bila kita dah dapat pusat ni, kita akan buat satu garisan untuk kita sentuh bucu-bucu ni. Faham tak? Contoh titik sini, kita akan sentuh bucu sini. Garis je sampai mana-mana pun. Anggap B ni tak ada lagi. Kamu garis je sampai habis kertas graf tu pun tak apalah. Okay, lepas tu dia kata faktor saya padam Ustaz. Okay. Dia kata dengan faktor skala 3. Macam mana kita nak tahu faktor skala 3? Kita tengok. Contoh saya ambil garisan bawah ni kan. Tapak dia kan. Tapak dia 1. Jadi faktor skala 3. Kita akan darab dia dengan 3. Jadi untuk image pada P ni, kita akan dapat tapak dia 3. Jadi kamu cari kat mana dia? Bucu sini dapat 3. Yang saya cakap. Betul ni. Okay, 3. 1, 2, 3. Sama je. Untuk tinggi sini, nak tengok bucu ni kat mana, kira tepi ni tak. Tepi ni kita tengok 2 kotak kan. 2 kita darabkan dengan 3, kita akan dapat 6. Jadi image dia terhasil adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, faham? Pembesaran dia macam ni. Dia akan bagilah soalan pembesaran, dia akan ada dari besar ke kecil, kecil ke besar. Dia ada 2 tu. Tapi tetap kita panggil dia pembesaran. Okay? Untuk lebih dalam nanti kita akan belajar lagi bab lain lah. Okay, seterusnya gabungan transformasi ni. Dia akan melibatkan 2 transformasi. Tahu 2 transformasi tu apa? Okay. Translasi pantulan putaran pembesaran kita panggil dia transformasi. Jadi gabungan transformasi dia akan melibatkan translasi dengan pantulan ataupun pantulan dengan putaran atau translasi dengan pembesaran. Dia ikut dia bagaimana tapi dia akan guna 2. Maksudnya nanti kita kena buat 2 kali benda-benda ni. Translasi pantulan macam tu. Dia bergabung. Okay. Apa tak faham apa kita mari tengok contoh. Okay, seterusnya muka surat. Okay, kita tengok muka surat. Belakang dia 150. Okey, kita baca sikit. Untuk menentukan objek apabila image diberi. Translasi perlu dilakukan secara arah bertentangan. Contoh, dia bagi 2 negatif 4. Kita akan tukar dia jadi negatif 2, 4. Macam kita tukar simbol. Transformasi bagi putaran. Contoh dia bagi arahan tadi ikut arah jam. Kita akan tukar dia jadi putaran lawan arah jam. Dia bagi transformasi pembesaran. Contoh faktor skala dia bagi 2. Dia akan menjadi pembesaran dengan faktor skala 1 negatif 2. Dia kena bertentang. Kamu faham tak? Tak faham kan? Okay, kamu salirlah nota ringkas saya tulis ni. Contoh, dia macam ni. Dia bagi image. Tapi kita nak cari objek. Kalau yang kita buat tadi yang atas ni, dia bagi objek, kita cari image kan? Kalau dia bagi objek cari image, kita ikut je arahan yang dia bagi. Kalau dia bagi image, kita nak cari objek. Okay, contoh macam sini. Translasi dia bagi 4 negatif 3. Kalau kita, ni dia bagi objek dengan image. Kalau kita nak cari, dia bagi image, kita cari objek, kita kena buat apa? Translasi sini. Dia kena bertentangan. Okay, image tu objek.
Image ke objek. Okay. Translasi putaran dan pembesaran pembesaran kena bertentangan. Satu dia panggil apa bertentangan lah. Kena lawan. Contoh dah. Kita tengok sini. 24. Negatif 4. Kalau kita nak lawan dia, kita akan jadi apa? Kita akan ubah simbol dia. Kita akan dapat negatif 24. Okay, faham tak macam mana boleh ubah? Ni untuk situasi kalau dia bagi image, kita cari objek. Macam tu. Bagi kita tengok contoh dia. Sekarang kami bagi kamu nampak ni dulu. Okay, kalau dia bagi ikut arah jam, kita akan ambil arahan yang lawan. Kita akan tukar jadi lawan arah jam. Okay. Contoh, macam waktu skala, dia bagi asal dia 2. Jadi kita kena ubah dia jadi 1/2. Sebab dia berlawanan. Kita akan ubah jadi pecahan. Sebab ni nombor bulat. Kamu tak faham kan? Tak apa, kita tengok contoh yang kamu faham. Okay. Okay, kita tengok kat sini lah. Seterusnya. Okay, gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Faham tak kat sini? Transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Okay, apa yang kamu faham berdasarkan ayat ni? AB buat B lepas tu A. Faham tak? Okay, contoh. 3 Okay, kita tengok ni. Contoh kat sini, okay, kita tadi contoh ni yang kita buat tadi. Contoh objek diberi. Objek diberi. Kalau dia minta transformasi AB, kalau objek ke image, kita akan buat B dulu. Nampak? Lakukan transformasi B. B transformasi yang pertama. Lepas tu kita dapat image, baru kita buat transformasi A pula. Yang kedua. Kamu faham tak? Okay, ini. Objek nak dapatkan image. Dia bagi transformasi AB. Jadi kalau objek ke image, ingat kita akan buat yang belakang dulu sebagai yang pertama. Kita akan mula buat yang B dulu. Lepas tu baru kita buat yang A sebagai yang kedua. Transformasi yang kedua. Okay, faham kat sini? Faham tak kat sini? Faham. Okay, lepas tu kita tengok yang sini pula. Tengok image. Tentukan transformasi A. Lepas tu dapat image, baru kita buat yang B. Untuk dapatkan objek. Untuk maksud yang kedua ni, dia bagi image. Kita nak cari objek. Contoh AB. Okay, untuk image ke objek ni, kita kena buat A dulu sebagai yang pertama. B transformasi yang kedua. Okay, nampak beza dia kat situ? Apa beza dia? Apa beza dia? Image ni objek. Ha?
Apa yang kamu faham kat sini? Okay, saya terang lagi sekali. Ni contoh dia, soalan tu dia beri image. Sorry. Dia beri objek. Kita nak cari image. Di bawah satu transformasi AB, dia bagi soalan. Jadi bila AB, untuk objek ke image, kita akan buat B dahulu. Yang belakang baru kita buat yang A, yang depan. Berbeza pula kalau dia bagi image, kita nak cari objek. Kita akan buat A dulu yang depan, baru kita buat B yang belakang. Faham? Okay, ada cikgu. Okay, faham tak kat sini? Okay, tak apa, kita tengok contoh lagi ya. Okay, kita tengok contoh 15. Muka surat 150. Okay, kita tengok soalan A. P kuasa 2. Kita baca soalan. Rajah di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah kertas. Diberi bahawa transformasi P adalah translasi 31. Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. R, pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi. Okey, kita akan buat A, P kuasa 2. Okey, apa yang kita kena buat dulu, kita keluarkan maklumat yang dia bagi. Tengok. Dia soalan dia, tentukan image. Jadi kita ada objek untuk cari image. Okey? Faham kat sini? Mana semua? Okey, faham tak? Dia bagi objek sebab kita nak cari image. Jadi, untuk soalan A kita ambil P kuasa 2. P kuasa 2 dia akan sama dengan, kita pecahkan dia P darab E. Okey. Kalau tengok yang tadi, transformasi AB, kalau objek cari image, kita kena buat yang belakang dulu kan? Hello, dengar saya cakap? Apa, saya beri contoh lah. Okay. Objek ke image, kita akan buat yang belakang dulu. P ni sebagai transformasi yang pertama. P yang depan sebagai transformasi yang kedua. Sebab kita nak cari image. Kena ingat yang ni ya. Sebab ni, yang atas ni tadi ni. Ni. Objek ke image, kita akan buat yang belakang ke depan. Image ke objek, kita buat depan yang belakang. Macam tu. Okay, jadi jom kita buat soalan. Contoh 15, soalan A. Okay, contoh dia. Okay, ni A adalah objek. Okay, ni objek dia. Kita tengok. Okay, kita akan buat yang belakang dulu iaitu transaksi 31. Okay, untuk transaksi macam tadi saya terangkan, kita ambil je mana-mana titik yang kita nak. Contoh saya ambil titik sini. Transaksi dia 31. Okay. Jadi kita gerakkan dia, maksudnya nilai X bergerak ke kanan sebanyak 3 unit. 1, 2, 3. Dan Y dia positif, dia akan naik ke atas 1 unit. 1. Okay, ni ada titik bagi titik di sini. Bucu. Lepas tu kita ambil pula titik di sini. Okay, kita buat benda yang sama, transaksi juga. Gerakkan dia ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan dia naik ke atas sebanyak 1 kali. 1. Okay, ni adalah titik dekat sini. Lepas tu, kita ambil pula titik sini. Gerakkan juga sebanyak 1
sama, transaksi yang sama 3 kali. 1 ke kanan, 2, 3 dan 1 tu naik ke atas 1. Okay, kita dah dapat titik dia. Bila kita dah dapat titik dia, kita nak tahu betul ke tak, kita boleh check ikut unit dia untuk kita lukis. Tengok kat sini, 1, 2, 3 unit. Jadi kita akan sambung ke sini. 1, 2, 3 unit. Sorry. Sekejap. Kita guna pen hitam. Okay. Nampak kat sini kita akan sambung jadi. Kamu guna pembaris kalau lukis. Okay. Kita tengok sini lah. 1, 2, 3. Kita akan sambung titik sini sebanyak 3 unit. 1, 2, 3. Okay. Ni bawah ni 1, 2, 3, 4, 4. Kita lukis dah 1. Okay. Kita labelkan dia ni sebagai A prime. Iaitu image yang pertama. Jadi kita tengok kat sini. Transformasi yang pertama kita dah selesai. Bila kita dah dapat tu, kita akan buat transformasi yang kedua. Okay, transformasi yang kedua. Kita tengok transaksi P sama juga transaksi 31. Jadi kita akan gerak titik ni juga sebanyak transaksi yang sama tadi. Kita akan buat 2 kali. 1, 2, 3, naik dia 1. 1. Lepas tu kita gerak pula ke sini. Ambil titik sini pula. Sama juga ke kanan 3 kali. 1, 2, 3, naik ke atas sini 1. Sama juga titik sini kita ambil. Kita akan ambil image yang baru sebagai objek. Okay. 1, 2, 3. Naik ke atas ni pun 1 unit. Okay. Bila kita dah buat semua titik transaksi tu, kita boleh sambung untuk kita bentukkan image objek tu. Okay, kita sambung je titik yang kita dapat tadi. Okay, tengok sini. Okay. Kita sambung je. Sampai tu kita kira lah unit lah. 1, 2, 3, 4. Kamu guna pembaris. Okay, betul ni. Jadi kita dah dapat image yang kedua dia, iaitu A double prime. Jadi kita tengok. Okay, kita dah buat ni. Kita tengok kedudukan sini. Kita buat koordinat lah senang. Contoh sini. Koordinat di sini 4, 7. Koordinat di sini 5, 4. Okay. Koordinat di sini 1, 4. Okay, jadi kita tengok. Untuk jawapan kita tengok dekat mana image yang kedua ni kedudukan dia sama dengan jawapan. Kita tengok koordinat dia. Okay. Sini 4, 7. Okay, 4, 7. Okay, point sini. Sini kita tengok pula. Koordinat dia 5, 4. Okay, ni adalah 1, 4. Okay, tengok. Koordinat sama tak dengan jawapan yang kita dapat? Sama kan? Jadi, jawapan untuk P kuasa 2 adalah T. Okay, tu jawapan dia. Kita dapat jawapan dia T. Okay, ada apa soalan nak? Faham ke tak? Ada apa soalan? Ada orang ke tak ni? Ada, itu ada. Faham tak? Tak faham kat mana bagi tahu, saya terang. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Tak ada tak apa. Faham mana kira?
Ha. Okey, Okey, tak apa. Lena. Faham sikit-sikit je dulu. Okey, tak apa. Kita pergi yang contoh yang kedua pula. Faham sikit lagi. Okey. Okey, tengok contoh 16. Okey, yang lain boleh tutup mic. Saya terangkan dulu. Okey, muka surat 151. Okey, baca soalan. Dalam rajah di sebelah trapezium G. Okey. Trapezium G prime ialah imej bagi satu objek di bawah gabungan transformasi. Kita tengok sini. Soalan dia bagi G prime tu image kan? Dia bagi image. Oh, sorry. Okay, dia bagi image iaitu G prime. Bawah satu gabungan transformasi. Okey, transformasi yang diberi adalah T adalah pembesaran pada pusat 1, 4 dengan faktor skala negatif 2. V putaran 180 darjah pada asalan. W putaran pada garis type Y sama dengan 1. Okey. Soalan dia, tentukan objek. Tentukan objek. Okey, maksudnya dia bagi image, dia nak ya Allah. Sorry. Dia nak kita cari objek. Okey. Bagi trapezium G prime di bawah gabungan transformasi, kita jawab soalan A. WV. Okey. Macam tadi contoh yang saya petunjuk tadi, dia bagi objek untuk cari image. Sekarang dia bagi image, kita nak cari objek. Contoh saya ambil transformasi WB. Okey, mana yang kita nak buat dulu? Okey, mana yang kita nak buat dulu? WV. VT. WV. Tapi kita nak buat yang mana satu dulu? Transformasi mana dulu kita nak buat? Transformasi W atau V? Sebab kita nak cari image ke objek. Dia bagi image, kita nak cari objek. Mana yang kita kena buat dulu? Okey, ulang balik. Kalau yang atas ni tengok. Dia bagi objek, kita nak cari image, kita buat yang belakang dulu baru kita buat yang depan. Jadi untuk kita image, kita nak cari objek, kita kena buat yang mana dulu? V. V. Kalau V, kita akan, kalau V dulu, kita akan buat transformasi objek. Kita akan buat soalan dia objek ke image, baru kita buat V. Sekarang soalan dia bagi image, kita cari objek. Kita kena buat yang mana dulu? W. Okay, kita kena buat W. Kena ingat tau benda ni. Kalau image ke objek, kita start yang depan dulu. W sebagai transformasi yang pertama, V sebagai transformasi yang kedua. Okay, kena ingat benda ni. Ingat objek ke image, belakang dulu. Image ke objek, depan dulu. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita buat WV. Jadi kita akan buat yang W dulu. Okay. Kamu boleh buat satu paksi baru, kamu lukis graf barulah. Okay, dapat image kat sini. Jadi kita tengok. Transformasi W dia apa dia? Putaran 180 darjah pada asalan. Okay, asalan tu apa? Asal. Asalan, asal. Asalan, asal. Okay, asalan ni. Sorry, saya salah baca soalan pula B. Okay, transformasi W iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Okay, jadi kita perlu buat satu garis lurus. Di mana Y sama dengan 1, di paksi Y lah.
Kita akan buat Y sama dengan 1. Kita buat Okey. Ni adalah garisan Y sama dengan 1. Okey, macam pantulan saya terang tadi, apa yang kita kena tengok adalah jarak objek image ni, jarak objek dengan image dari garis pantulan adalah sama. Contoh kat sini kita tengok. Okay, saya ambil titik ni lah. Dia gerak berapa? Beza dia 1, 2, 3. Okay, jarak dia dari garis pantulan adalah 3. Jadi untuk kita lukis image yang terbaru, kita pun kena jarak dia sebanyak 3 kali juga. 1, 2, 3. Okay. Bila dah dapat 3, kita kira berapa unit lah. 1, 2, 3, 4. Okay, kita buat garisan sini. Ingatlah, pantulan dia akan menghadap benda yang, kita akan nampak benda yang berada di depan tu. Maksudnya pantulan ada gambar yang songsang, gambar dia akan terbalik. Macam kita tengok suami, kita akan nampak muka kita balik kan. Sama macam ni. Ni dia akan nampak yang bawah ni dulu. Ini ada 2. Kita naikkan dia 2 unit. Kita lukis lah. Kita lukis dia 2 unit. Lepas tu, ni berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lukis 6. 2. Kamu guna pembaris lah. Saya sebab guna benda ni. Lepas sikit. Okay, lepas tu kamu garis je. Okay. Kita tanda dia sebagai G prime, image yang pertama. Okay. Lepas tu kita tengok pula. Okay. Transformasi W kita dah buat. Sekarang kita tengok transformasi. Kita akan buat transformasi V di mana G prime ni kita jadikan sebagai objek untuk kita dapat image yang kedua. V prime kan? V. Okay, tengok transformasi V apa dia? Putaran 180 darjah pada asalan. Asalan tu bermaksud ni di koordinat 0, 0. Okay. Lepas tu kita akan guna pembaris. Kita akan buat satu. Kita ambil gambar mana bucu. Contoh saya ambil bucu sini lah. Bucu sini. Bucu sini. Kita tarik je. Bagi kena pada titik asalan tu. Okay, bagi kena pada titik asalan tu. Okay, nampak? So, kita tengok jarak dia berapa unit dari sini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Jadi, dia akan bergerak dari sini. 3. 1, 2, 3. Tu 1, 2, 3. Okay, kita akan turun ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu kena ingat putaran, lupa lah. Putaran dia 180 darjah. Maksudnya garis lurus lah. Okay, lepas tu kita dah dapat point dia dekat sini. Jadi, kita cari lagi satu point. Kita akan ambil okay, sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan sambung ke sini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Okey, kita dah dapat titik-titik dia. Kita bolehlah lukis gambaran asal dia ni. Tengok jawab di sini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kotak. Jadi kita lukis 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Tu kat sini ada kat sini, jadi kat sini adalah 2. Kita naik 2. Tu sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tu kita garis lah, sambung. Okey, jadi kita tandakan dia sebagai G. Jadi, apa yang kita faham, G prime ni ada image yang kedua, G double prime image yang kedua, image nombor 2. G prime ni image nombor 1. Okey, ni yang kita dapat ni adalah objek. Jadi, kita tengok kedudukan dia dengan soalan dia. Tengok G, kedudukan dia dekat mana? Dia akan sama dengan, kita check lah ikut tengok titik koordinat tu. Tengok titik koordinat. Sini berapa? Ini 3, -4. Okay, jadi tengok. Cari satu point. 3, -4. Adalah dekat sini. Jadi, jawapan bagi WV ni adalah F. Okay, ada soalan? Setakat ni faham ke tak? Faham. Faham sikit. Okey, apa kita akan tengok lagi contoh 17. Okay, rajah di sebelah menunjukkan titik P dan Q pada satah ke atas. Diberi bahawa transformasi A transformasi negatif 52, P pantulan pada garis Y sama dengan X, C putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Okey, kita buat soalan. Soalan A. Tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi AB. Kita ambil satu je, soalan AB ya. Okay, sekarang kita tengok. Dia suruh kita tentukan image bagi titik P. Okey, kita tanya soalan. Kalau dia suruh tentukan image bagi titik P, P dengan Q ni yang mana adalah objek? Tentukan image bagi titik P. Titik P ni apa? Gabungan. Titik. Bukan gabungan. Titik P ni adalah objek. Objek. Okey. Objek. Okey. Kita tengok. Dia minta buat. So, kita keluarkan dulu maklumat lah. Dia sekarang ni P. Okay. P dia bagi. Jadi, objek diberi. Dia suruh kita cari. Tentukan image. Kita kena cari image. Okey. Kita nak buat transformasi AB. Okey. Macam tadi kak. Kalau objek ke image, kita kena buat yang mana dulu? Transformasi A ke transformasi B? B. Betul. B dulu. Okay. Macam tadi, kalau yang tadi kita buat A sebab image ke objek. Sekarang kita nak objek ke image, kita akan buat yang belakang, baru kita buat yang depan. Okay, kita buat. Contoh kat sini, kita tengok B, kita akan buat B. Pantulan pada garis XY. Okay, ni adalah objek, kita kena pasti ni objek. Okay, macam mana garisan XY? Okay, kita buat satu garisan X sama dengan Y. Kat sini, kita tarik sini.
Sikit je lagi kita habis lah. Okey. Ini adalah garisan Y sama dengan X. Okey, jadi kita tengok transformasi B apa dia nak. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, pantulan. Kita tengok. Okey, ni objek. Agak pantulan dia dekat mana? Tengok jarak dia sini, 1 unit kan jarak dia. Lepas tu jarak tu kena sama dekat sini 1 unit. Jadi, kita boleh dapat sini adalah image, kita labelkannya sebagai P prime. Okay. Kita dah buat yang satu ni. Kita buat yang kedua iaitu A. Translasi negatif 52. Translasi negatif 52. Okay. Kalau negatif kita akan gerak kiri ke kanan. Kanan. Kiri. X. Kalau positif dia gerak ke kanan. Kalau negatif dia gerak ke kiri. Okay, terima kasih. Gerak ke kiri. Sebanyak 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nampak dah? Lepas tu tengok Y pula berapa? 2. Misalkan sebabkan dia positif, kita naik ke atas 2. 1, 2. Jadi kita dapat titik kat sini adalah image yang kedua. Iaitu transformasi A. Kita dapat, kita labelkan sebagai P prime. Jadi, kita untuk jawab transformasi AB ni, bagi titik kita akan buat baca koordinat dia. Titik P02 berada di koordinat X dia. Berapa ni X? Negatif 1. X dia negatif 1. Y dia 8. Okey, ni je. Siap untuk soalan, untuk transformasi AB. Okey, ada soalan nak tanya? Ada cikgu. Tak. Dah, semua dah ready kan? Okay, aktiviti yang kita jalankan ini adalah aktiviti PAK21 iaitu Showdown. Pernah main tak game Showdown? Dok cikgu, dok. Ni bukan game lah, nak tengok kat sini. Soalan tu cikgu. Okay, soalan macam ni. Saya akan bagi kamu soalan. Soalan tu, saya nak kamu selesai dalam masa 10 minit. Tapi kalau kamu siap awal pun, kamu boleh snap, hantar dekat grup WhatsApp. Nanti saya present dekat sini. Okay. Dalam masa 10 minit. Okay. Sekarang 11.22. Okay, ni soalan dia. Okay, kamu boleh buat. Start soalan ni. Siapa dah siap boleh hantar awal. Snap je. Meja di sebelah menunjukkan betapa pentagon dilukis pada satu. Siap kamu snap saya nampak hantar you. dekat Saya tahu baik nak. grup WhatsApp. Garisan 180 darjah. Okay. Lepas tu, kita tengok putaran 180 darjah. Okay, macam yang kita nak buat. Saya ajak. Kita tengok titik sini, jarak ke titik sini berapa unit. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sama juga kita akan gerak ke sini 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kita tengok dia naik berapa. 6. Maksudnya titik. Payah. Okay. Maksudnya titik sini. Dia akan berada di sini. Okay. Kita tengok sini pula. Ni berapa ni? Warna hijau. Warna merah. Okay. 1, 2, 3, 4.
Sini 1, 2, 3, 4. Maksudnya jarak dia 4. Kita akan start sini. Pen hitam. 1, 2, 3, 4. Dia kena sini 4 kak. 1, 2, 3, 4. Kita dah lebih ni. Tak lah. Okay. Kita ambil kat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, nampak? Titik sini akan berada dekat sini. Samalah, kita akan sambung semua titik. Kita akan kira. Tapi kita dah dapat 2 titik ni, kita tengok sini. Sini jarak dia 2. Kita sambung 2 unit. Sini jarak dia 1, 2, 3, 4. Kita akan naik sini 4. 1, 4. Okay. Sini 1, 2. 2, kita akan sambung ke titik sini. Sini, okay, sini 2. 2. Di sini 1, 2. Okay, ni adalah saya labelkan ni sebagai J. Okay, ni adalah J prime. Ni image yang pertama, J prime. Okay, faham tak kat sini? Sebab dia pusing 180 darjah. Dari titik sini dia pusing sampai sini. Okay, lepas tu kita dah buat yang A, yang B. Kita buat transformasi A. Pantulan pada garis XY. Okay, macam mana garis XY? Garis XY kita akan sentuh pada asalan. Set. Padamlah yang ni. Okay, nampak ni asalan dia. Jadi pantulan. Kalau untuk pantulan kita boleh tengok ikut titik lah. Contoh sini dia bagi titik. Sini berapa? Okay. Kita tengok titik sini. Sini adalah negatif 3, negatif 4. Jadi kalau pantulan dia akan bertukar jadi negatif 3, negatif 4. Kalau dia pantulan dia akan berubah menjadi negatif 4, negatif 3. Jadi kita tengok kat mana image yang terbentuk dekat negatif 4, 3. Point kat mana? Kita akan tengok rujuk pada jawapan. Negatif 4, 3. Jadi titik dia dekat sini. Okay, kita check lagi. Titik sini pula. Sini titik dia negatif 5, negatif 6. Pantulan dia kita akan dapat negatif 6, negatif 5. Okay, tengok kat sini. Kat mana negatif 6, negatif 5. Okay, negatif 6, negatif 5. Jadi dekat sini. Jadi jawapan bagi pantulan pada B adalah pentagon 2. Jawapan AB adalah jawapan dia. Faham tak? Oh, baik. Soalan ni masih SPM nanti. Chat aktiviti kau. Faham tak? Ha? Kira line sini slow sangat tu.
Tak apalah. Okey, seterusnya kita masuk ke kesimpulan. Okey, apa yang banyak hari ni? Cuba jawab sikit. Bagi kita belajar apa hari ni? Cikgu line sini slow cikgu. Saya terkeluar ni. Okey, Jackson. Hari ni kita belajar apa? Okey, Jackson tengah tarik. Tengok image dan objek. Okey. Okey. Saya buat kesimpulan. Okey, thank you Jackson. Hari ni kita belajar image dan objek. Jadi apa yang kita kena ingat, kalau objek nak tukar ke image di bawah transformasi A, B, kita akan buat B transformasi yang pertama, A transformasi yang kedua. Okey, ni kena ingat. Situasi yang kedua, image diberi untuk kita cari objek di bawah transformasi AB. Jadi kita akan buat A transformasi yang pertama, B transformasi yang kedua. Okey. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan bagi kamu satu link untuk kamu jawab. Sekejap lagi saya bagi. Okey, untuk kamu jawab. Lepas kalian tahu jawab yang link tu. Lepas tu jangan lupa isi link yang sekolah punya, yang pengetua, yang Cikgu Mahayadin bagi tu. Okey. Itu saja kita pada hari ini. Terima kasih. Nama Cikgu Mahayadin kan? Nama Cikgu Mahayadin. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Bye-bye cikgu. Tak lagi jawab, saya bagi satu link Google Form tu kamu jawab. Okay. Okey, terima kasih. Okey Cikgu.